Assalamualaikum. So, dah dapat dah bahan-bahan segar untuk next recipe. So, dengan cuaca yang macam ni punya panas, perlukan air kelapa pun dah dapat. Air kelapa aku beli hari ni 4 biji air kelapa. Tapi itulah air kelapa matak, tapi kelapanya kuning. Patut matak kelapa hijau lah. And then sebiji ialah nak RM5. Dapatlah 4 biji 18. Dan bahan-bahan segar yang lain lah. Cuma kalau macam daun-daun kesum ke, yang bahan-bahan yang aku dah sebut dalam video yang sebelum ni, memang aku ada tanam lah. So lagi fresh lah bahan dia. Burung puput lah kat jalan. Cuaca pun bagus. Balik ni kita minum air kelapa dulu lah. Nanti aku tunjuk kat korang air kelapa yang aku dapat tu. So jalan ni kalau korang tak biasa, dia macam sempit sikit lah. Lepas tu banyak bengkok-bengkok selekoh lah. Tapi kalau korang dah biasa, tak ada apanya, boleh biasa je. Boleh nak apa namanya, memandu di jalan macam ni lah. Tu pun satu tadi, kalau korang nampak kan, janganlah memandu tak pakai helmet. Bahaya. Dan satu lagi, bila korang makan daging-daging, jenis daging ni, dia memang panas So minuman tu better lah. Minum air yang, contohnya air limau ke, air teh ke. Mana badan korang tak adalah panas sangat makan daging. Oh ya, daging satu lagi aku ingat, aku nak buat kari nanti. Kari daging premium. Yang tu pun aku nak buat agak. Ini tengok selekor dia memang tajam. Selekor dia. So dekat sini memang okey lah. Nak beli bahan-bahan segar dia tak perlu masa yang lama sangat kalau banding beli bahan segar tempat lain. Sebab orang kan ramai. Lepas tu macam aku ni, aku malas nak masuk tunggu lama-lama, nak beli lama-lama. Lepas tu nak terpilih-pilih barang dia. Kadang ada barang yang tak elok ke apa. So aku better aku rajin macam pergi, ambil barang-barang yang mana kita nak pakai, tengok dia fresh tak fresh, just bayar, lepas tu kita gerak.
yang penting sekali dalam masakan aku ni, sebab kat sini aku tak dapat nak review lah kan, haba masa masak itu yang paling penting sekali lah. Panas apa namanya dapur. So kalau korang nak masak, yang penting dapur korang tu sesuai untuk masak semua jenis masakan kan. Terutama sekali kalau ketika maknanya nak merebus, nak menumis, dan beberapa lagi lah, nak pecah minyak ke apa ke. So kalau dapur biasa ni dia makan masa yang lagi lama lah. So seelok-eloknya korang dapatkan dapur yang betul-betul sesuai dengan jenis masakan, supaya pertama tak bazir masa lah nak masak ni. Sebab tu kalau korang tengok dalam video aku tu, bila aku masak, next sekejap tu dah ada dah apa namanya, apa yang seterusnya, next seterusnya tu dalam masakan-masakan tu. Apa kalau nak shoot sampai apa namanya, berapa lama dia nak menumis apa semua tu kan. Kalau guna dapur yang biasa, ui lama tu nak menumis apa semua tu, nak pecah minyak, terutama sekali nak melembutkan sayur. Macam kita ada pernah masak terung pipit kan, terung pipit bila nak lembutkan tu kan, kita nak masukkan air. Jadi kat situlah fungsi dapur korang. Korang boleh besarkan api dapur tu bila masak. Dan masakan pula, kalau terlalu lama masak pula, dia rasa medok ikan ke medok daging tu, itu yang tak sedap tu. Sebab haba yang digunakan untuk masak tu tak bersesuaian dengan jenis masakan tu. Daging ke, ayam ke, ikan ke, sayur ke. Jadi suhu penting lah masa nak masak ni. Tak kisah equipment apa yang korang nak pakai, tapi equipment tu memang antara yang untuk, bukan setakat nak cepatkan proses masak tu, tapi untuk masakan tu tak ter-overcook ataupun tak terlalu lama untuk dimasak. Tambahan pula kalau kita guna pula bahan-bahan yang segar. Jadi kalau kita pakai dapur yang biasa, tiba kita nak tunggu dia panas pula daripada masa kita tengah masukkan bahan-bahan masakan. Jadi dia akan memberi satu kesan pada kualiti makanan lah. Sebab kalau korang tengok dekat yang, kalau korang pernah makan macam tempat-tempat 4 star, 5 star apa semua ni, ataupun dapur-dapur masakan panas, dapur yang diorang gunakan tu memang berbeza dengan yang kita masak dekat rumah. Jadi kalau nak masak sesuatu, takkan benda yang boleh masak dalam masa 7 ke 8 minit kita nak masak sampai 15 minit. Jadi penggunaan apa namanya gas memasak lebih banyak lah maknanya. Sedangkan kalau dengan dapur yang bersesuaian, kita hanya perlukan salah satu masakan tu, macam yang aku punya masakan yang telah aku masak yang sebelum-sebelum ni, average masa tu antara 3 ke 10 minit lah untuk masakan. Kecuali kalau yang perlukan masa yang lama tu pun, macam hari tu masak tempoyak kan, aku cakap 45 minit. Tapi bila aku guna dapur yang sesuaian, yang bersesuaian, dalam setengah jam je ikan tu semua dah okey, dah masak dah, apa semua dah. Jadi haba memain peranan penting lah untuk sesuatu masakan tu dari segi kualiti dia lah. So tuan-tuan dan puan-puan, itu antara peralatan equipment yang saya gunakan lah ketika masak. Saya tak gunakan dapur biasa yang ada
tempat masak apa semua tu. Kalau masak yang tu macam kita masak air kan, guna dapur yang tu cerik besar, nak masak air berapa lama. Kalau guna dapur yang betul-betul boleh masakkan air tu 10 minit, walaupun cerik besar, air dah masak. So itulah dia. So sekejap lagi aku akan tunjuk apa namanya air kelapa lah. Panas-panas kan, dapat air kelapa barulah lega. Okay, terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dan puan-puan, jadi begitulah. Masak ni memang sebenarnya siapa-siapa pun boleh masak. Cuma dari segi kualiti dan peralatan tu je yang berbeza daripada setiap antara kita dan orang lain. So kalau kita rasa nak duduk lama sangat kat dapur tu, dah gunakan equipment yang biasa lah. Tapi kalau katakan kita nak masak, kemudian kita terus nak makan, tapi dalam keadaan makanan tu kualiti satu hal, kemudian rasa kualiti yang kita cakap tadi tu, kemudian kita masak tu memang timing yang betul. Itu yang penting. Masak tu timing yang betul. Itulah dia nya. So tentang equipment tadi tu, tak semestinya beli equipment yang mahal, yang besar ni. Sedangkan equipment yang bukan dapur yang lebih besar pun, ataupun dapur yang lebih besar pun, ada je yang murah. Cuma sesuai untuk kita gunakan semasa memasak. So itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum.